أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم والله الذي أرسل الرياح dan Allah jualah yang menghantarkan angin. Riyah jamak bagi rih. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin-angin. Fatusiru sahaba, lalu angin itu menggerakkan awan. Fasuqnahu ila baladim mayyit, kemudian kami halalkan awan itu ke negeri yang mati, yang kering kontang. Fa'ahyayna bihil arda, lalu kami hidupkan bumi hak kering itu, bumi hak sudah mati itu, dengan hujan dari awan itu. Kadzalikan nusyuru, demikian itulah, pesan itulah kami akan bangkitkan manusia hidup semula sesudah mati nanti. Ningga apa Tuhan tunjuk cara nawi manusia tu pahal bangkit. Nak bangkit baik mana? Takut manusia tu duk pelai nah, duk tak nampak berkenaan dengan bangkit. Lalu tu Allah Ta'ala wi keterangan, wi contoh, wi cara untuk mikir supaya nampaknya akan berlaku bangkit. Wi nampak kata kita ni boleh bangkit. Tak ada masalah, tak ada pelik, tak ada payah.
Bagaimana Allah Ta'ala cerita kata, Wallahu alladhi arsalar riyah, dan bermula Allah jualah alladhi arsalar riyah, yang hatakan angin-angin. Tuhanlah Allah seorang saja, Allah satu saja, Allah jua saja duk hatta angin tu. Laning angin duk ribut pupuk kotu pupuk koning tu Allah belaka. Tak ada siapa masuk kongsi sikit hebuk. Apa tak lagi nak buat sendiri. Nah, tak ada siapa hari ni nak hantar angin pergi kotu hantar koning, tak ada seorang hebuk lagi. Sejak daripada umur dunia ni, malaikat Allah satu saja yang duk hantar angin tu. Khabar-khabar mari angin bucut tu, mari angin bucut ni. Semua tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fatusiru sahaba, lalu angin itu menggerakkan awan. Angin itu gerak awan, pupuk awan. Awan tu lah awan hok kita dah nampak gelap hujan ke apa tu, sahaba. Pupuk ada hulu, ada hilir, ada kulit naik. Dan angin hok Allah Ta'ala hatta, maka angin itulah yang mempupukkan awan. Apa lagi? Soalnya we faham kata angin itu ada tak siapa duk lepas mari. Jom situ. Tak ada dah. Ada. Kata angin itu mari, orang tu duk lepas orang ni, tak ada seorang pun. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yang keduanya, awan duk bergerak pergi ke sana ke sini itu siapa duk pupuk pergi? Ada orang duk elok mari. Tak ada juga, malaikat angin yang Allah Ta'ala hatta tu. Nah, fatusiru sahaban, maka menggeraklah ia angin akan awan. Fasuqnahu, kemudian kami halalkan awan itu ila baladin mayyit. Nah, kami lepaskan awan saat ni kepada negeri yang mati, kepada kampung yang mati. Yang ni yang kering kotak. Nah, mulanya Allah Ta'ala hantar angin, lepas ada angin tu pupuk awan lagi. Pergi kepada negeri hak kering. Negeri hak kemarau. Nah, negeri hak tak ada turun hujan banyak hari dah. Fa ahyayna bihil arda, lalu kami menghidupkan bumi yang mati itu. Fa ahyayna bihi, maka menghiduplah oleh kami, menghiduplah oleh kami, bihi dengan dia, dengan awan hok bawa hok Allah Ta'ala lepas ni, al-arda, akan bumi, ba'da mautiha, sesudah matinya, lepas ada mati. Bumi hok mati sana, hok tak ada tumbuh hok kering kotak. Bila Allah Ta'ala hatta awan, lepas tu Allah Ta'ala gapa? Buat tubik air daripada awan itu, maka bumi hok kering sana hidup, subur. Di padang, lebih-lebih lagi di padang pasir dah. Nampak selalu dah. Tekah kering itu, hangga siapa bukit itu, tak ada pun kayu sepahang buk. Tak ada upuk walau selah buk. Kering kotak. Bawa siapa beri, gelap hujan, Allah Ta'ala hatta angin, pupuk. Awal ada hujan sana ni, pergi kepada bumi hok kering,
Lalu bumi saat ni tumbuh hijau. Tu makna menghidupkan bumi hak mati. Yang ni we hidup tumbuh-tumbuh di atas bumi hak mati. Lalu kami hidupkan bumi yang sudah matinya dengan hujan dari awal. Hujan pun turun daripada awal tu, bumi hak kering kotor saat ni hidup hijau dah. Jadi subur molek. Kadzalikan nusyur. Demikian itulah pula kebangkitan manusia. Balas ni Tuhan nak bangkit manusia. Nah, maknanya bila sampai masa Allah Ta'ala buat jadi nak hidup, supaya dengan Allah Ta'ala nak hidup, pohon-pohon kayu hak mati, tumbuh-tumbuh hak mati, bumi-bumi hak kering tu jadi hidup semula, hijau semula. Kita buku gambar, cuba kita tengok buku gambar tekah di gapo tekah pohon kayu apa tu? Merah. Bol lepas pada hujan, hijau, hidup semula. Maka siapa dok boleh hidup tu? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara dia. Nah, cara padahal Tuhan nak hidup, nak boleh hidup dengan tak ada melalui hujan tak gapo apa boleh. Iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Maha Allah Taala nak mengadakan sesuatu, dia kata jadi. Tapi sunnatullah fil qaul, jalan Allah Ta'ala nak mengada tu, dia buat tertib dianya. Yang pertama, Allah Ta'ala hantar angin. Lepas pada hantar angin, Allah Ta'ala pupuk awal ada hujan, pergi ke kawasan mana. Hak tu dengan pilihan Allah Ta'ala. Kadang-kadang pergi turun di Nara, di Taning tak ada turun. Turun di Telubak, di Fajera tak ada turun. Hingga sampai kapung pun ada juga. Turun di satu kapung, tapi tak ada turun di satu kapung. Itu dengan pilihan Allah SWT. Nah, cara dia Allah Ta'ala hantar angin. Lepas dah hantar angin, pupuk awal. Awal tu ada hujan. Nah, dalam awal tu. Lepas tu awal saat ni, Allah Ta'ala hantar pergi pada satu negeri. Negeri yang sudah mati dah, negeri yang sudah kering, kapung sudah kering dah. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan. Fa'ahyaina bihil arda ba'da mautiha. Kadzalikan nusyur. Begitulah Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia esok. Begitu ni walah mana kadzalika, seperti demikian itu. Mana Allah Ta'ala nak buat turun hujan juga ke, ataupun cara nak bangkit tu mudah supaya dengan Allah Ta'ala nak hidupkan tumbuhan di muka bumi tu. Pergi berjalan punya kemara, tak ada kulak. Nah itu kulak dalam gelai ke apa, tak ada sikit apa. Hujan mari boleh 2 terik pergi rumah. Maka Tuhan nak bangkit, mudahnya sebab tu. Nah, mudahnya sebab tu. Dalam masa seminggu, kulak tu tumbuh penuh. Balas itulah Tuhan nak bangkit manusia. Manusia duduk dalam kubur, hancur lebur ke apa semua. Dan Tuhan nak tumbuh semula, pakat leda tumbuh semula. Maka beginilah keadaan bangkit di akhirat sana, dan bangkit pada hari kiamat sana. Lepas pada manusia tu mati habis dah. Mati tak ada seorang habuk dah. Illallah, malaikat Allah Ta'ala satu saja. Maka situlah aturan bangkit pula. Jadilah langit akhirat tak serupa langit dunia, dia tukar bumi Allah ni jadi bumi akhirat. Nah, hingga sampai semua orang menyawa mati. Katanya orang yang mati hak akhir sekali ialah Malikul Maut.
Tuhan tanya Malikul Maut, ada tak lagi orang yang hidup? Ni dia seorang dah. Jibril, Mikail, Israfil. Israel ni orang yang mati akhir. Tapi akhir sekalinya ialah Malikul Maut. Tanya Malikul Maut, ada tak lagi orang yang hidup? Malikul Maut tak ada. Mereka ada hamba engkau yang fakir, yang sangat berhajat pada engkau, iaitu dia sendiri. Kalau itu Tuhan berkata mati, mungkin kena mati. Bila mati dah, Tuhan perakat tanya, bagi siapa kerajaan pada hari ini? Limanil mulku al-yawm. Bagi siapa lagi? Maka siapa nak jawab lagi? Tak ada. Allah Ta'ala kata, bagi dia satu. Lepas pada tu lah, dan Allah Ta'ala gapo membangkitkan manusia dengan masa yang wallahu alam lah, masa lamu manu. Beginilah cara Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia. Idza aradallahu Ta'ala ba'saha wa nusyuzaha anzala min tahtil arshi mataran. Apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia, Allah Ta'ala menurunkan daripada bawah arah hujan yang umumkan bumi semua. Hujan saat ni umumkan semua bumi. Bumi ni bumi hari akhirat dah. Maka tumbuhlah bila turun hujan, dan tumbuhlah segala badai-badai daripada kubur. Bagaimana tumbuhlah bijian daripada bumi. Nah, badai-badai yang duduk di kubur, mati ke apa, duduk di tanah semua tu, bakal tumbuh lebih. Jadi makna serupa ni, serupa dengan kita duk tengok di hari ni, cara Tuhan nak bangkit manusia, serupa dengan hujan turun, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nampak tak? Mana duk pelik, gapo lagi? Duk tak beriman kat mana lagi? Kita letak biji di muka bumi, diuh, tumbuh esok daun selah, daun 2 lah, 3 lah naik. Tak ada duk payah gapo. Datang duk tok se beriman dengan bangkit. Bukan benda hak pelik dak. Tuhan buat manusia dari tak ada kepada ada lagi. Boleh, tak ada duk lekat gapo. Apa tak lagi dia nak bangkit orang hak ada dah. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada bawah aras. Dia mengumumkan bumi semua. Lalu tu tumbuhlah badai itu daripada kubur. Nah, subuh naik badai ni nyawa tak ada lagi. Tumbuh badai dulu. Yak cokoh orang, yak bertinih-tinih. Nah, kerana berapa lapis. Mari dah kubur tu. Tak dari orang tua mana, masa mana tu duduk dalam bumi semua. Semua tu duduk dalam bumi. Walau mati dalam laut. Walau mati makan di api. Hancur kena apa? Dia turun duduk bumi semua. Tuhan pun sudah kata dah, mung ni daripada tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah lah menjadi oleh kami ke kamu. Dan kepada tanah lah mung kena kembali. Dan daripada tanah juga mung akan keluar. Nah, walau kena makan di api, walau gapo mati dalam laut, telai di ikan, telai di rima, gapo semua ya kelak kepada bumi semua. Makan di rima, hok makan dia tu apa? Kelak ke bawah bumi juga. Nah itu. Ikan makan manusia. Bila mana ikan tu mati, kelak kepada bumi juga. Maka semua duk tah bumi tu berlaku. Tak ada duk di udara, duk mana tak ada. Lalu tu tumbuhlah badai saat ni daripada kubur, serupa dengan tumbuh bijian-bijian daripada bumi. Dah. Sungguhlah manusia tu hancur sungguh. Nah,
Manusia tu hancur sungguh. Bila mati hancur habis. Tapi hancur apa? Allah Ta'ala boleh menghidupkan. Dan sabit dalam sahih, tiap-tiap anak Adam hancur semua. Mulai ke azbaz zanab. Mulai ke hujung tulai belakang tu Tuhan tak boleh hancur. Sebagai benih. Nah, seolah kata sebagai butir benih bagi seorang manusia. Bila jadi dah seorang manusia, hak ni Tuhan tak boleh hancur. Hujung tulai belakang hak duk di hujung suk dan azbuz zanab. Ni di antara hak hadis riwayat kata tak binasa. Dan hal lain itu binasa lah. Maka daripada azbuz zanab tu dijadikan semula dan disusungkan semula. Subuh semula. Supaya dengan bijian. Nah, pahang duk mana, kubur duk mana, hak tu hancur habis dah. Butir timun sebutir kita tani tu, pahang dia hancur habis dah. Daun dia hancur habis dah. Batai dia hancur dah. Tapi butir dia tak ada lagi. Maka daripada butir ni tumbuh jadi timun semula. Maka bangkit pun baik tu. Duk gelap tu macam mana lagi? Duk rasa gelap perut macam mana lagi? Hei orang tak beriman kepada bangkit. Kita pun kena yakin bangkit. Jangan orang saja. Orang sungguh bangkit. Dalam Islam kena pegang tu bangkit. Pegang bangkit dah. Kena soal lagi tujuh situ. Dalam agama Islam kena pegang kata ada bangkit. Kita nampak tak kata kena bangkit tu. Kalau kita tak nampak lagi berarti cara bangkitnya balas. Jangan mulut sajalah. Jangan kata dalam Islam kena percaya bangkit, percaya hari kiamat. Tapi nak berlaku baik mana? Ni cara dia. Allah Ta'ala boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala boleh mensuburkan bumi yang kering. Allah Ta'ala boleh menghijaukan bumi yang sudah jadi merah dah. Maka begitulah Allah Ta'ala kuasa dan boleh. Dan aturannya boleh membangkitkan manusia daripada kubur walau dia hancur. Kalau kita kira lagi, walau hancur sekalipun, ada lagi benda yang Tuhan tak boleh hancur, iaitu azbuz zanab ni dengan janji Allah SWT. Tapi kalau Tuhan nak hancur, nak buat semula baru pun, tapi nak royak kata ada hubungan kita dengan kejadian dunia dan kejadian akhirat tu ada hubungan lagi, iaitu ada azbuz zanab. Kalau hancur berhabis, mana buat semula? Buat semula dah, tak kira lah hak semayal lah ni. Dah putus dah situ. Tak kira. Ni tak putus. Nyawa tu cerat dah, tak hancur. Nyawa tu lah lah. Ni hendak nak pakai laning ni, nak pakai pula di akhirat. Habis tu, pejanguk sikit nyawa tu. Tak itu. Ni dah pejanguk tubuh semata. Tubuh hancur tak bosan. Luka parut hitam kan apa. Hak tu tak ada bosan dia jadi semula. Tapi nyawa ni nak pakai hak ni lah. Enjing kita ni nak pakai hak tu lah. Betul kena jaga molek. Adapun badan nak pakai hak lain. Nak pakai hak lain pun ada hubungan badan dunia dengan badan akhirat, iaitu azbuz zanab. Nampak tak? Hak ni ada. Kalau bahasa wak badan lain terus, kira banci lain lah, long tabian semula lah, tak itu? Cuk tabian semula lah dia akal. Tak ada nak cuk tabian semula. Cuk tabian hak dunia ni juga. Iaitulah azbuz zanab taruh situ. Supaya kita agak akar body tu roda lah. Orang pakai kereta tu dah akar body tu walau tambah tujuh mana-mana pelita baru, cak baru ke apa-apa, akar body tu kena pakai hak tu lah. Iaitulah azbuz zanab. Bagi tiap-tiap seorang ada azbuz zanab, maka azbuz zanab tu duk bertabur dalam kubur tu. Ini cara bangkit. Nah, itu tak ada pelik ke ibu. Tak ada pelik. Kalau orang tu kenal Allah, mereka dia tak mengaji, tak belajar, tak ada duk bercarahan ni. Rata-rata suruh beriman ke bangkit. Rata-rata suruh beriman bangkit tu, dia tak nampak sungguh. Pahitlah nak nampak. Waktu dia memang beriman dah kata bangkit. Dia kata, beriman. Bukan. Dia tak beriman. Kerana dia tak tahu cara dia. Orang hak Islam dah pun kalau dia tak ngaji
hak Quran tak ngaji hak akhirat gapo. Tu selerak lagi. Hak Islam dah tak ada. Dia tak mengaji Quran, tak ngaji. Apa tak lagi? Hak dia tak biasa dengar. Kerana Quran ni dia royak benda hak al-ghaib, benda hak tak boleh nak fikir dengan otak kita. Tak ada. Tak boleh nak fikir dengan fikiran kita, maka Quran dia cerita. Bagi kita orang beriman, kena iman bil ghaib, kata dengan benda yang ghaib. Hak zahir ni tak apalah kita boleh nampak sehari-hari duk nampak dah. Tapi hak benda ghaib tu kita kena iman melalui Rasulullah, melalui Al-Quran. Kadzalikan nusyur, beginilah gapo dibangkitkan. Nah, beginilah bangkit. Tu dia orang. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sesiapa yang menghendaki kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Falillahil izzatu jami'a, kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Nah, kalau siapa duk nak mulia, sama ada mulia dunia dan mulia akhirat, maka carilah kemuliaan itu mengikut perintah Allah Ta'ala. Setangga mana kita boleh cari kemuliaan mengikut cara Allah, maka Allah Ta'ala mulia ke dia tara itulah. Kalau dia tu cari kemuliaan tak turut jalan Allah, kalau nyebulai pun straight tu ya. Sekaligus satu samai gitu ya. Itu. Kalau dia tu betul dengan jalan Allah, turut perintah Allah Taala, ni habis bab bangkit dah. Bab bangkit tu ayat sana. Faham ni cari kemuliaan pula. Ha hidup dunia akhirat pula. Ha cara kemuliaan pula. Tak apa dah dah ha bangkit ni. Cara dah. Nampak dah tu cara tu. Nah, nampak selalulah. Oh Tuhan royak pada kita. Kemudian ayat ni beralih pula nak berkecek ha cari kemuliaan. Man kana yuridul izzah. Siapa yang menghendaki kemuliaan. Izzah ni kemuliaan, kelebihan. Nah, kemuliaan sungguhlah bukan kemuliaan tamnai saja tak ada, itu bukan izzah lagi. Kadang-kadang orang tu tamnai tinggi, tapi duk dia tu tak ada kemuliaan di sisi Allah, di sisi agama. Duk dalam deraka pada Allah, bukan izzah orang tu. Di sisi manusia pun boleh dia duk pekat tinggi, tapi manusia tak ada kemuliaan kepada dia. Dan izzah ni kemuliaan yang sebenarlah, kemuliaan yang sisi Allah dan sisi manusia. Nah, maka siapa yang menghendaki kemuliaan, hendaklah ia berusaha mencarinya, mencari kemuliaan dengan jalan mematuhi perintah Allah. Bagaimana boleh kita kena cari kemuliaan itu? Dengan cara mematuhi perintah Allah. Falillahil izzatu jami'a. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Nah, kerana falillahi, maka bagi Allah al-izzatu, kemuliaan jami'an. Sama ada kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, semuanya huminya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kemuliaan dunia pun betul dengan Allah. Allah Taala mulia, pas mulia dia tu tel lama. Nah, boleh hubung gitu. Kalau dunia, pas akhirat kau lebih lagi. Tapi kalau dia tu tak ada buat jalan Allah, Tuhan, dia nak kemuliaan mula tu, maya hajat juga, baca Quran juga, baca Yasin. Betul tak tahulah. Musim juga, nak cari jalan juga nak boleh kemuliaan. Tuhan kemuliaan dia. Tapi dia tak ada turut jalan Allah. Semula tak adil dah.
Orang tak, kalau melalui orang pun orang tak pilih dia dah. Dah kalau melalui biasa pun Tuhan tak akad dah jadi orang mulia dah dia. Kerana apa? Kerana dia tak ada cari kemuliaan itu mengikut jalan yang diredha oleh Allah Taala. Pas kita tengok begitu sungguh dah. Buat apa boleh duk bertukar semua. Orang ketua-ketua pemerintah bertukar selera balah kelahi semua. Kerana dia tak ada betul dengan jalan Allah. Cuba dia betul jalan Allah Taala. Boleh ke dia semua? Tak itu. Ada contoh. Kita tengok contoh orang yang mulia. Nah, bil-bil lagi melalui pilihan manusia ke pilihan Allah Taala sendiri ke, dia duduk dalam gapo kemuliaan seterus kerana dia turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemuliaan semua tu mari daripada Allah Taala. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. Nah, memulialah oleh engkau bagi mereka akan mereka yang engkau khanak. Dan menghinalah oleh engkau akan mereka yang engkau khanak. Kerana mulia itu adalah lillahi jami'an. Sesiapa yang menghadapi kemuliaan maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Baik orang jadi mulia, jadi ketua, jadi gapo, jagalah tu. Nasihatlah. Nah, nasihat pada orang biasa ni, kalau dia nak jaga semua kemuliaan dia, maka jagalah sebagaimana Allah Taala perintah, suruh turut aturan dia. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kerana apa? Ke dalam kira-kira balasan Allah, dalam kira-kira balasan Allah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid dia. Ilaihi kepadanya, kepada Allah, yas'adul kalimut thayyibu, naiklah oleh segala kalimah-kalimah yang baik. Hak kita dah buat baik. Masuk kalimah ni semua perbuatan kita, kecek kita, urusan gapo semua hak baik tu kena kelak kepada Allah Taala berlaku. Nah, maka situlah Allah Taala wi kemuliaan. Allah Taala wi kemuliaan situ. Begitu kata amalan orang molek tu dia naik kepada Allah Taala. Tuhan kira berlaku. Ada setengah tu dia buat baik. Tapi manusia pujilah. Nah, manusia puji oleh kerana dia buat baik tu tak ada ikhlas kepada Allah Taala, maka qada puji manusia tu saja. Ada setengah tu buat baik tapi manusia tak puji, mana? Maka di sisi Allah duk taruh kebaikan dia. Kerana semua kebaikan kita ni naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk bosan lah. Orang kenal tak kenal pun, dia kita buat baik, cuk. Belah lah orang tak kenal kita pun belah. Kerana naik kepada Allah Ta'ala. Ada setengah kita buat lah jasa. Jasa tu teknya sebut oleh demo. Bawa demo tu buat sekali, orang bakal sebut dia. Boleh hak tu. Kerana apa? Dia buat tu ketujuan nak orang puji. Boleh orang puji sungguh. Tapi hak kita dah buat, siang malam dah buat cara ni, tak ada siapa puji. Kerana naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya kata, kawan ni dok buat baik banyak, tapi dia mau tak kenal, dia mau tak puji, dok tak kenal situ, tak apa, tak sah pasal. Kerana naik kepada Allah Taala. Ya saya tu dia buat, dia sore tu dia buat sekarang ya. Tapi kau orang dok sebut dia. Dok situ tu, kerana dia buat tu tujuan tu. Tujuan nak orang puji. Apa dah? Baik kita tak sama pasal lah. Buat sudah, dia mau pergi right. Tak ada apa, dah kalimah tu dah kita. Amalan baik kita tu ada dah. Orang tak kenal atau hidang pun buatlah baik. Dia mau tak puji pun buatlah baik. Orang tak ketua kita pun buatlah baik. Kerana semua tu naik kepada Allah Ta'ala. Amalan kita duduk di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Kira balasannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan bermula amalan yang soleh itulah juru bawa naik. Yarfa'uhu, ia menaiki akan dia. Dan amal yang soleh pula diangkatkan naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan amal yang soleh, hak ni perkataan yang baik. Al-kalimut tayyibu tu hak kecek molek. Wi salam, tegur, zikir gapo tu. Dan begitu juga amalan yang molek pun diangkatkan naik sebagai amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang memberi kemuliaan kepada yang melaku amal soleh. Kepada Allah naiklah kalimah-kalimah yang molek. Nah, perkataan yang molek. Baik kecek yang molek lah. Jangan kita cerca orang, je duk jebah ke orang, je duk maki orang. Nah, jangan duk kak cawak orang. Orang buat molek, kita jangan duk kerak, pucuk. Kalau kerak pucuk tu, walau berjuru tuai tara mana pun, kelimah dia tu tak molek. Dan orang buat molek, kita sokong. Duk dia tu tak boleh lagi. Tak ada kelimah. Tak hulu, tak hilir. Tak kata apa. Orang buat molek dah, kita tak ada. We bantu tu pun tak boleh. Ini kecek, we ada harga di sisi Allah Ta'ala. Dan termasuk zikir-zikir. Nah, ini semua ni kalimah yang molek belakang dia. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan semua tu kalimah molek semua naik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu hak kecek kita ni, bahasa ni kecek Arab, kita tahu bahasa Arab, kecek Jawi kita ni pun. Kalau hak we molek, we ada manfaat, we main kalimah molek. Ada sifat di sisi Allah. Hak tak molek kena jauh. Jangan banyak kecek, kerana dia banyak kecek dakwah, banyak salah. Dia banyak salah, banyak dosa. Dia banyak dosa, tepat dianya dalam neraka. Nah, kalau berkecek. Tapi kalau kalimah molek, ulahlah. Kerana kalimah molek ni sifat di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu siapa yang mau bawa naik kalimah molek saat ni? Iaitu amalan soleh. Amal soleh. Kata amal soleh, setengah tafsir kata, maksud dengan amal soleh ni ialah amalan fardu. Amalan fardu semaya puasa kita tu, itu amal soleh orang panggil. Maka dengan sebab amal soleh ni lah, kita kerja lepas dengan perintah Allah Ta'ala, dia juga sifat tolong buat naik zikir-zikir pecek kita nak hari hak molek. Tapi kalau seorang tu semaya tu puasa tu dah mau mengatik saja. Kalimah molek lah, kalimah tu mengatik, patut subhanallah. Tapi semaya dak, puasa dak. Maka kalimah molek saat ni tak diangkat. Nah, kerana apa? Hak juru buat naik kalimah molek ni ialah amal yang soleh. Amal yang soleh tu mana satu tafsir mengatakan bahawa wal amalu soleh yarfa'u. Nah, dia kata amal soleh itu adalah menunaikan segala fardu Tuhan. Semaya puasa ke apa ni, orang panggil amal soleh. Maka amal soleh itulah yang membawa, yang menaikkan zikir-zikir dan perkataan-perkataan molek kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ada amal soleh, kalau tergede dia tak semaya, dia mau mengatik saja, nasihat kecek mau molek lah, lembut molek, tapi dia tak ada semaya. Berkata Iyas bin Muawiyah, laulal amalus salih lam yurfa al-kalam. Kalau tak ada amal soleh, tidak diangkatkan kalimah molek dia. Maknanya Tuhan tak terima mengatik dia, zikir dia. Tuhan tak terima kalau amal fardu dia tak kerja. Ani gafa ilahi kepada Allah yas'adul kalimut tayyibu, naiklah kalimah-kalimah yang molek. Wal amalus salihu yarfa'u,
dan amal yang soleh itulah yang mengangkatnya. Walladzina yamkuruna sayyi'at, walladzina yamkuruna sayyi'at, dan sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan. Dia nak jadi mulia ni, dia buat kau jalan haram, kau jalan jahat. Lahum azabum syadid, adalah bagi mereka itu azab seksa yang berat. Dia nak boleh mulia juga dia, tapi dia tak ada cara mulia bagi mengikut jalan yang diredha oleh Allah Ta'ala. Jamu arak, nak cari mulia dia, nak kelebihan dia ni, risuah, suap duit, tipu, yamkurun as-sayyi'at, merancangkan kejahatan untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan tadi kalau nak cari kemuliaan kena cari mengikut jalan Allah, tapi dia ni tak cari kemuliaan dengan jalan buat jalan jahat, jalan dosa, jalan gapo. Lahum, bagi mereka itu azabun syadid, azab yang berat. Dia akan jumpa dengan azab berat ni, nyata-nyata. Kata orang duk cari jalan kemuliaan dengan jalan benda yang tak diredha Allah Ta'ala, bagi dia adalah azab yang berat, azab yang bersangatan. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rancangan jahat mereka kalau berkesan pun akan rusak binasa. Nyata tak? Kalau boleh juga ke dia buat jalan jahat, dia cari mulia, Tuhan wi juga mulia ke dia, menang dia sungguh boleh juga, tapi akan rusak binasa. Azab pedih di akhirat dan di dunia akan rusak binasa. Ni hendak jadi sangat. Rusak gitu, rusak gini, haru-hara gapo semua. Timur buat gapo tak ada pertolongan Tuhan. Tak ada berjaya di sisi manusia. Bahawa semula orang perik, tak ada habis masa tu orang duk tambah dah belah-belah. Kerana apa? Dia buat rancangan kejahatan untuk mendapatkan kemuliaan. Maka dengan ayat ni nyatalah, dah orang ada cari kelebihan, cari kebaikan, cari apa? Ketinggian dengan jalan jahat, maka di akhirat sana dia akan jumpa dengan azab yang berat, dan di dunia dia rancangan jahat dia tu akan rusak binasa. Waktunya dah heret rakyat ku jalan tak molek, heret rakyat ku jalan deraka pada Tuhan, buat kerongkang gapo pun tak berjaya, habis duit pitih banyak, tak ada hasil gapo, rugi gitu, lekat hotel ni, jalan rusak belaka. Jalan rusak belaka. Bukan kata radak kita duk royak ni radak, ayat duk royak ni radak rendah-rendah tak. Hang siapa radak dunia, radak negeri, radak gapo pun dia jadi pasal itulah. Kau sehari kau mupuk, kau sehari kau tak arak, wairung pun tak mengaji, tak semaya, timur mengisak, timur berjudi, timur gapo semua. Pertolongan Tuhan tak ada. Padahal Tuhan janji dah, in tansurullah yansurkumullah. Kalau mu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolongmu. Tapi bila mu buat rancangan jahat, maka Allah Ta'ala akan merusaklah urusanmu. Waktu tak ada nak kan no. Po tikuh beki timung selalu. Beki apa? Beki labu kan panggil dia. Tikuh beki labu. Kau beki kau usak, kau beki kau usak. Kerana pertolongan Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala ayat dah, kalau engkau tolong agama Allah, Allah akan tolong engkau. Kalau mung tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong. Tapi orang yang buat rancangan jahat, untuk mendapatkan kemenangan kemuliaan, maka akhirnya akan rusak binasa. Ni adalah sebagai aturan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala
Nah, yang kita boleh faham daripada ayat Quran pada hari ini. Yang pertamanya masalah bangkit. Jangan kata saja mulut kita kata kita orang Islam ni nak pegang tak ada bangkit. Orang Islam tak Islam pun kena bangkit. Bukan tu bangkit tu terhadap orang Islam saja. Orang bukan Islam pun kena bangkit, kena bercara di akhirat. Yang keduanya siapa nak kemuliaan boleh. Tuhan beri. Dan tak dilarang pada syarat, tapi kena kemuliaan bagi jalan Allah Taala. Kerana kemuliaan yang sebenar ialah kemuliaan daripada Allah Taala. Dan keceklah hui molek-molek. Hak tak molek tu tak usah keceklah. Nah, apabila kita nak kecek, maka kecek benar molek. Kalau tak boleh kecek molek, duduk dia. Nah, kalau tak boleh kecek benar molek, duduk dia. Kerana bila kecek banyak, salah pun banyak. Bila salah banyak, dosa pun banyak. Bila dosa banyak, maka neraka lah tempat dia. Kalau gitu kecek benar molek. Kecek benda molek tak ada jadi sia-sia. Duk sipai di sisi Allah Ta'ala sebagai balasan pahala pada kita. Tapi nak boleh sipai kecek benda molek tu kena buat amal fardu tu cukup. Kalau buat amal fardu tak cukup, kecek molek tak jadi. Kerana amal fardu tak tolong bawa naik amal kecek kita ni. Nah, kecek molek tu tak jadi harga di sisi Allah Ta'ala. Semaya tak sih. Ngaji tu sih, baca Quran tu sih. Dua mok kecek molek saja, hak tu tak ada harga di sisi Allah. Dan janganlah kita tipu daya cari Allah ke jalan tak molek untuk mendapatkan kemuliaan. Kerana siapa duk usaha balas ni, dosa dia. Bila dosa temu azab yang pedih. Lagi pula urusan dia tu tak ditolong oleh Allah Taala, jadi rosak. Bini siapa nak tamnai dengan permintaan ke dia rasa nak sendiri dia. Orang tak ada nak akik dia tu jadi pekat nak akik tamnai wik dia, tapi dia nak. Dia usaha wi boleh. Maka tak ada pertolongan Allah Taala. Tapi kalau siapa nak ambil tamnai dengan sokongnya orang, dia tak ada nak mana. Tapi dia mau nampak kata dia ni patut jadi kelebihan, jadi ketua, jadi gapo. Maka dia pun terimalah dengan permintaan ke orang. Padahal dia tu bukan nak sangat, maka tamnai itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara orang yang nak ni, dia usaha dengan jalan jahat, jalan tipu daya, maka ni akan jadi rusaklah. Nah, begitu banyak sekali lah. Dah orang pergi duit, pergi jawatan, ada duit orang siap dah modal, siap dah suruh partner, suruh gapo, tapi tak boleh buat, tak ada pertolongan Allah Taala. Dah tahu nak partner. Orang pelajar, pemuda gapo semua, dah orang tua gapo nak hidup dalam mengaji, dalam taat pada Allah Taala, tak ada pertolongan daripada Allah Taala. Kerana huminya daripada benda tak molek. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran dan kita fahamlah ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Allah Taala pada kita, dan utama sekali mengkuatlah iman kita dengan hari akhirat. Bila kita iman akhirat banyak kuat, maka ada persediaan kita untuk pergi pada akhirat tu kuat bersamalah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita daripada orang yang dapat keredaan Allah Taala seterusnya insya-Allah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.